Okey, Assalamualaikum Amal Nazhan dan Haziq Salihin. Suara saya boleh dengar dengan jelas? Sekejap. Sekejap. Okey, suara saya boleh dengar? Okey, first sekali kita akan buat algebra macam biasa. Okey, kita nak sambung yang nombor mana? Hari tu latihan yang ke-6 kan? Okey, kalau yang latihan 5 tak ada masalah lah, awak boleh buat kan? Betul tak? Latihan 5 boleh buat kan? Macam yang nombor 5 ni awak just darab masuklah. E darab dengan E, apa jawapan dia kalau E darab dengan E? Okey, E darab dengan E. So kalau awak ingat macam ni je, kalau kita darab yang sama, E darab E ke, A darab A ke, A ni kuasa 1 ataupun kita kata A ni kuasa M lah. M tu tak kisahlah 1 ke 2 ke 3, tak kisah berapa. A kuasa M darab dengan A kuasa N. Okey, bila darab, ia akan jadi Bukan nak main gelik tengah ni, abang tahu. A kuasa M tambah N. Jap, suara saya dengar ke? Ada. Okey, yang tu bila kita darab asas nombor yang sama. Kalau kita darab, bila A kuasa M darab dengan A kuasa N, jadi bila asas yang sama ni, asas yang sama ni, awak belajar masa form 3, ni ada asas yang ni indeks. Asas dengan indeks. So bila asas yang sama ni, indeks tu kita akan tambah. Bila darab kuasa tu kena tambah. M tambah N. Jadi bila kita ada E kuasa 1 darab dengan E kuasa 1, automatik kita kena buat E kuasa 1 tambah 1, iaitu terus dapat 2 lah. E 1 tambah 1 kan. So E kuasa 2. E kuasa 2. So tak ada masalah dekat sini, awak boleh buat insyaAllah. E kuasa 2 kan. Kemudian seterusnya awak ambil E, awak darab dengan negatif F. Okey, awak darab dengan negatif F ni. Okey, E darab dengan negatif F, maka akan dapat negatif EF. Negatif EF. Okey, dan positif F awak darab dengan E, dapat positif FE. Ataupun EF jugalah, sama je. FE dengan EF tu sama. Kemudian F darab dengan negatif F. Positif F darab dengan negatif F. Okey. So yang tu akan dapat positif darab dengan negatif. Okey, yang tu akan dapat negatif lah kan. Akan dapat negatif dekat sini. So F darab dengan F tu F kuasa 2. Jadi jawapan negatif F kuasa 2. Okey, nombor 2, 3, 4, 5, 6 sama je lah.
Okey, nombor 6. Saya buat nombor 6. 2x darab dengan 2x. Kan kita, okey jap saya highlight dulu. 2x, besar. Okey, 2x ni sini. Lepas tu negatif 3y. Lepas tu 2x. Lepas tu 3y tu kan. Orange. Okey. Sekali dengan operasi dekat depan lah. Sekali dengan operasi dia milik dia lah. Okey, kita ambil yang purple ni. First kali kita akan darab dengan yang biru. 2x darab dengan 2x. Okey. Apabila 2x darab dengan 2x, dia ada 2x darab dengan 2x kan. So pastikan awak ambil nombor darab dengan nombor tu lah. Iaitu dapat nilai 4. Lepas tu x awak darab dengan x. Okey, so x darab dengan x. Tengok ni. Ni nombor yang sama ni kan, x. X kuasa 1 darab dengan x kuasa 1. So kuasa tu kena tambah lah. 1 tambah 1 jadi 2. X kuasa 2. Okey, kemudian 2x awak darab dengan 3y. 2x darab dengan 3y. So nombor sama nombor, 2 darab dengan 3 dapatnya 6. Okey, kemudian x ni awak darab dengan y. So yang tu tak sama kan. So darab je lah, darab macam biasa je. X darab y. So xy. X darab y, xy. Ataupun yx, mana-mana lah. Okey, lepas tu negatif 3y ni pergi darab dengan 2x. Negatif 3y pergi darab dengan 2x. So ambil nombor dulu. Negatif 3 pergi darab dengan 2. Negatif 3 darab dengan 2, negatif 6. Okey, negatif 6. Kemudian y awak darabkan dengan x kan. Okey, kita tak settle lagi ni. Tadi negatif 3 darab dengan 2 dapat negatif 6. Lepas tu y awak darab dengan x. Y darab dengan x, so dapat yx ataupun xy lah, sama saja. Kemudian last sekali ambil negatif 3y ni. Yang ni awak pergi darab dengan 3y. Negatif 3y awak darab dengan 3y ni. Okey, darab. So maksudnya negatif 3 darab dengan 3. Negatif 3 darab dengan 3, negatif 9. Jangan silap darab pula. Negatif 9. Okey, kemudian y darab dengan y. Sama kan? Nombor dia sama, asas dia sama tu. Nombor dia samalah, y darab dengan y. Y tu sama. Jadi bila sama, ambil y kuasa 1 darab dengan y kuasa 1. So 1 tambah 1 jadi 2. Macam tu je. Y kuasa 2. So tak perlulah. Jangan buat 2y ke. Okey? Jangan buat 9y. Jadi sama, no, tak boleh. Bila darab, kuasa tu kena tambah. Ingat dekat situ. Okey, untuk nombor latihan 5 ni, kalau kita tengok dekat sini, lepas kita buat tu, dia ada yang sama kan. Ni kita panggil sebutan yang sama masa form 1. Kita ada sebutan serupa dengan tak serupa. Okey, sebutan serupa tu bila mana dia ada unknown yang sama lah. Anu yang sama. Kan. So pemboleh ubah dia sama. Huruf dia tu sama. Kalau macam I kuasa 2 ni, dia tak ada lah. I kuasa 2 ni tak ada. Tak ada yang sama dengan dia. EF ni, okey, EF ni ada. 2 tu sama. So bila sama, kita kena tengoklah operasi dia apa. Dekat sini, 2 ni sama kan. Jadi kita tengok, kalau untuk sebutan sama, dia tambah tolak ni kan. Dia nak tambah tolak tu, kita jawapan tu mesti dalam sebutan yang sama jugalah. Dia macam kita ada 2 pen tambah 3 pen. So mesti ada 5 pen. Maksudnya still lagi pen. Kalau kita guna huruf EF,
jawapan kita mesti ada EF juga. Maksudnya dekat sini, bila kita ada negatif 1, EF, ni negatif 1 EF, tambah 1 EF. Okay, so negatif 1 tambah 1, dapat kosong. Kosong EF. Okay, tapi kosong EF, kita tak tulislah sebab kosong darab dengan EF kan. Kosong darab dengan apa-apa nombor, memang dapat kosong lah. So, kita tak perlu tulis dia. Just tulis E kuasa 2 tolak F kuasa 2. Sebab apa? Sebab yang ni dah jadi kosong tadi kan. Kosong darab EF. So, kosong lah. Nombor 6 ni pun sama. Bila mana 6XY tolak 6XY. So, 6 tolak 6. Kan? So, dapat kosong lah dekat sini. So, jawapan kita hanya 4X kuasa 2 tolak 9Y kuasa 2. Okey. Okey, saya nak tengok yang latihan 6. Siapa yang dah siap, boleh hantar terus. Okey, macam nombor 1 ni, 4 kurungan X tambah 3 kuasa 2 kan. Maksudnya dia ni, dia ada kuasa 2 ni. Dia ada kuasa 2. Maksudnya apa? Kita perlu kembangkan bracket tu. Kita kalau kurungan, dia tak boleh jadi ni. Kalau awak buat X kuasa 2 tambah 3 kuasa 2, ni salah tau. Salah. Sebabnya, sini simbol dia tambah. Lainlah kalau kita ada X kuasa 2 darab dengan 3 kuasa 2. Okay, sorry. X darab 3. X darab 3 ataupun 3X lah kan. X darab 3 tu maksudnya 3X kan. So, bila 3X kuasa 2, yang ni kita boleh kembangkan dia. 3 pergi dia kuasa 2, X pun kuasa 2. Jadi, 9X kuasa 2. Yang ni kita boleh lah nak pergi darab satu-satu kuasa tu. Supaya jadi kuasa 2 kan. Yang tu boleh. Sebab sini operasinya darab. Tapi untuk yang ni operasinya tambah. So awak tak boleh terus jadikan dia kuasa 2 ni. Tak boleh. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita kembangkan kepada 2 bracket. Kepada 2 kurungan. Maksudnya, so dia akan jadi macam ni lah. Jadikan dia 4 pergi darab dengan X tambah 3. Awak darab lagi dengan X tambah 3. Dia akan jadi bentuk macam ni. Okey, so apa yang kita nak buat? Macam mana kita nak selesaikan kan? Untuk yang ni tak ada masalah lah. Sebab darab kan? Semua darab. Maksud saya 4 ni dengan yang dalam kurungan ni. Sini darab lah kan? Lepas tu sini pun didarab juga kan? So, kalau macam 2 darab 3 darab 5. Contohlah, 2 darab 3 darab 5. Kita nak buat yang mana satu dulu? 2 darab 3 darab 5 ni. Kita tak kisah nak buat yang mana dulu kan? Nak buat 2 darab 3 boleh. Nak buat yang ni dulu pun boleh. Dapat 6 darab 5 sama dengan 30. Awak nak buat yang belakang dulu pun boleh. 2 darab 15 kan? 30 juga. So tak kisah awak nak buat yang mana dulu. Tak kisah. Okey, darab tu tak kisah. Ataupun lebih baik kita buat yang dekat depan lah. Kita ikut flow dia je. Kita ikut flow dia. Ni. Ikut je flow dia. Kalau ada yang ni, kita selesaikan yang ni dulu. Okey. So, macam mana kita nak darab bila ada kurungan tu? Kita pisahkan pada 2. Selesaikan yang ini, lepas tu baru kita darabkan dengan yang ini. So, yang ni dulu. Macam mana kita nak buat kan? 4 darab dengan X tambah 3. Maksudnya awak just darab masuk lah. Awak darab masuk 4 pergi darab dengan X. 4 pergi darab dengan X. Maka awak dapat 4X. Kan? 4X tambah dengan 4X tambah dengan 4 pergi darab dengan 3. So yang tu dapat
12. Kan? Yang tu dapat 12. Okey. Lepas tu dia kiranya kita nak darabkan dengan yang sebelah sini ada kurungan juga kan. So kita tulislah dalam kurungan lah. Pastikan dalam kurungan awak pergi darab dengan X tambah 3. Kenapa kena tulis kurungan? Okey, sebabnya kalau awak tak tulis kurungan, contoh kalau kita tak tulis kurungan, macam ni. Maksud dia dah jadi lari tau. Kalau yang ni, tanpa kurungan ni, dia akan jadi 12 sahaja pergi darab dengan X, pergi darab dengan tambah 3. Kan? Tu kalau kita tak buat kurungan. Okay, sepatutnya kita buat kurungan lah supaya nanti kita darab macam mana? 4X pergi darab dengan X, kemudian 4X pergi darab dengan 3, lepas tu 12 darab dengan X dan 12 darab dengan 3. Okey. Boleh? Okey, bila darab tu 4X pergi darab dengan X. Okey, 4X pergi darab dengan X. X sama-sama X kan? Sama-sama X kuasa 1 kan? Okey, kalau darab 4X darab dengan X. Kalau darab kita tak tengok dah sebutan serupa ke tak serupa tak apa. Terus jadi yes, 4X kuasa 2. Terus jadi 4X kuasa 2. Kemudian 4X darab dengan 3. Nombor sama nombor lah darab. Okey, dapat 12. 12 X saja. Lepas tu 12 ni pergi darab dengan X. 12 X juga. Dan last sekali 12 pergi darab dengan 3. 36 kan. Lepas tu jangan lupa semak lah. Di mana yang sebutan serupa. Macam yang ni kita ada 12X dengan 12X. Ni sebab yang ni X kuasa 1, yang ni pun X kuasa 1. Sama. Ni sebutan serupa. Jadi kita tengoklah kita nak buat apa dekat dia. Tengok nombor. Negatif positif 12 tambah 12. Dekat situ jadi 24. So 4X kuasa 2 tambah 24X tambah 36. Itu jawapan kita. Okey, 4X kuasa 2 tambah 24X tambah 36. Okey. Okey, so saya nak tengok awak buat sekarang. 1 hingga 7. Kalau saya bagi sebagai homework, awak tak buat, awak tak hantar. So saya nak minta tolong buat sekarang dalam waktu kelas ni. Sekarang. 9.30. Kalau boleh, dah siap. Ada nak tanya, boleh tanya. Ada nak tanya, boleh tanya. Ada? Okey, awak buat soalan ni, saya nak pergi kontak siapa yang tak masuk lagi ni.
Ada soalan ke? Boleh buat. Dalam buku tu tak muat, tak cukup ruang lah kan nak buat. Boleh ikutlah nak buat macam mana, kecilkan tulisan ke, nak buat atas sticky note tampal ke, tak kisahlah. Okey, untuk nombor 2, cuba tengok. Nombor 2 tu. 2 darab dengan Y tolak 1 darab dengan Y tambah 1 kan. Okey, pergi darab masuk dululah. 2 darab Y, 2 darab negatif 1. Siapa yang buat yang ni pun boleh je. Buat yang ni dulu pun boleh, tak ada masalah. Okey, saya lebih suka buat yang depan dulu ikut flow dia. Supaya tak ada kesilapan nantilah. Bagi saya lagi senang macam ni. Okey, 2 darab Y, 2Y tolak 2 kan. Okey, selesaikan yang ini. Lepas tu macam biasa, pergi darab masuk. Pergi darab masuk. 2Y darab Y. Okey, 2Y kuasa 2. Okey, betul dah situ 2Y kuasa 2. Lepas tu, apa? Yang mana? 2Y. Tadi yang ni kan, 2Y kuasa 2. 2Y darab 1. 2Y darab 1. 2Y. Negatif. Oh, sorry. Okey, negatif 2 darab dengan Y. Negatif 2Y. Dan negatif 2 darab 1. Negatif 2 darab 1, negatif 2. Negatif 2. Okey, lepas tu awak semaklah yang mana yang sama, yang mana sebutan sama, sebutan serupa. Dekat sini kita nampak ni adalah Y kuasa 1, yang ni pun Y kuasa 1. Nah, dia sama dua tu. Sebutan serupa dua tu. So, dia boleh ditambah, ditolak lah. Nak tambah tolak tu tengok je. Tengok je yang ni. Tambah 2, tolak 2. So, berapa? Automatik dapat kosong. Kan? Kosong. Okay, so jawapannya kosong kan? So 2Y kuasa 2 tolak 2 je lah.
Sebab dia dah jadi kosong. Okey, menjawab tak Haris Akil? Macam mana, ada soalan? Misha, ada. Boleh buat ke? Okey, Michelle nombor 1 dengan 2, awak ada soalan? Boleh buat sama macam yang jawapan ni. Dan sekarang buat nombor berapa sekarang? Hello, boleh respon tak? Okey, yang tak ada buku sila pastikan awak salin soalan ni. Okey, untuk penghantaran homework lah kan, terutamanya algebra lah. Algebra ni sangat-sangat penting sebab kalau awak tak boleh nak buat ni, soalan-soalan lain pun awak tak boleh nak buat. Maksudnya kalau awak tak boleh jawab soalan macam ni, tak dapat betul lah, tak dapat sebiji sama. Okey, so dia akan susahlah untuk awak jawab soalan lain. Soalan ikutlah, tak kisah pasal apa, jarak ke, jarak laju, apa pecutan ke,
berkaitan isi padu, statistik ke kan. Tak kisahlah. Okey, matematik ke, ada dalam kimia bio bab perkiraan ke. So bila awak tak boleh jawab yang ni, dalam topik yang lain pun awak akan ada cuai dia. So yang ni kita latih diri kita supaya tak cuai dengan algebra juga sebenarnya. Okey, kalau awak boleh mahir algebra, insya-Allah awak tak cuai dah lepas ni. Jadi algebra tu memang sangat-sangat penting. Okey, so pastikan awak dapat buatlah. Kalau okey, macam ni, awak jangan ingat matematik ni lepas dekat U ni nanti awak tak nak ambil matematik ke. Okey, tapi sebenarnya matematik ni kat mana-mana ada matematik. Tak semestinya masuk U belajar matematik. Awak pergi matrik pun belajar matematik. Awak pergi dekat college teknik ke akan belajar matematik balik. Saya pernah mengajar tuition sekejap dekat pelajar U dia, dia dah habis SPM lah. Matrik lah kot, saya tak ingat matrik rasanya. Dia bukan matrik, dia bahagian kemahiran macam tu. Lepas tu matematik dia, dia kena ambil lah. Memang dekat U kita ada silibus matematik. Tetap akan ada sebab ialah dekat matematik kan digunakan dalam semua subjek. Melainkan awak nak jadi sastrawan. Itu je yang tak melibatkan matematik. Sastrawan ataupun cikgu agama macam tu. Bahagian agama lah. Nak jadi ustazah ke. Macam tu memang tak melibatkan matematik lah. Kalau awak nak jadi lawyer sekalipun, nak jadi cikgu tak kisah subjek apa. Apa lagi, nak jadi farmasi, doktor, nak jadi usahawan, nak jadi peniaga, itu pun melibatkan matematik. Awak nak kira-kira accountant, tak kisah kira-kira, tak nak kata accountant pun. Bukan accountant pun perlukan matematik juga. Nak jadi usahawan, perlukan matematik. Kenapa? Selain untuk kira-kira juga, minda kita ni lebih bijak dalam merancang strategi lah bila kita bijak matematik. Sebab matematik ni mengasah kita untuk berfikir secara kreatif sebenarnya. Okey. Selinganlah sekejap. So, algebra itu poinnya sangat-sangat penting. Jadi sebab tu saya tekankan setiap kelas saya buat. Dan kalau boleh tak perlu tunggu waktu kelas, awak buat je. Ada masa buat algebra, ada masa sambung sikit 2, 3. Dan untuk penghantaran homework, okey contohlah yang ni kan, ada 7 soalan. So kalau awak sempat hari ni buat 1 soalan, okey awak hantar terus. Esok buat soalan kedua, hantar terus pada saya. Tak perlu nak tunggu 7 soalan dah siap baru hantar pada saya. Tak perlu, tak apa. Hantar sikit-sikit pun boleh. Jangan sampai saya labelkan awak pelajar yang tak hantar homework, tak pernah hantar homework atau jarang hantar homework. Disebabkan okey awak buat tapi buat sikit. Buat sikit je, tak penuh, tak hantar penuh. Kalau boleh hantarlah, kalau sempat 2 soalan pun mungkinlah awak boleh buat 2 soalan. 3, 4, 5, 6, 7 tu awak tak tahu. Hantar je dekat saya 1 dan 2 dan bagi tahu saya tak boleh nak buat nombor 3 sampai 7. Macam tu. So saya tahu awak tak boleh nak buat. Ni saya tak tahu apa-apa. Awak ni faham ke, tak tahu ke? So saya tak boleh nak nilai. Okey? Faham kan? Dari segi hantar homework, hantar je setakat yang mana yang buat. Saya tahu awak form 5 makin lama makin sibuk sebenarnya dengan dengan tuition di sekolah, dengan belajar di sekolah ni. Sekarang ni awal masuk bulan 4 je, lepas raya nanti confirm banyaklah tuitionnya. Petang-petang lagi, pagi, petang, malam, mungkin akan ada. Okey, saya akan cubalah untuk
ajar bagi faham setiap topik kita. Sebab dekat sekolah confirm akan apa? Confirm akan kejar silibus lah. Kat sekolah memang confirm akan kejar silibus. Kena habiskan paling lewat bulan 7. Jadi kita hanya ada masa 3, 4, 5, 6, 7, 5 bulan sahaja untuk awak cover, dan bulan 9, awal bulan 9 ialah percubaan. So get ready. Okay, nombor 3. Baik. Okay, ada yang tanya nombor 3 ni. Nombor 3 ni negatif dekat depan kan. So negatif tu bermaksud negatif 1 lah. Negatif maksudnya negatif 1. Okey, negatif 1 ni awak pergi darab dengan X, pergi darab dengan 2. Okey, dapat yang ni letak dalam kurungan, pergi darab dengan yang ni. Okey. Darab dulu. Nah, ni first step. Dah dapat yang tu, dalam kurungan yang tu tadi, selesaikan darab dengan yang ni. Ambil yang ni macam ni. Jawapan tadilah, jawapan tadi. Jawapan lepas darab yang ni. Nombor 3. Negatif X tambah 2, X tolak 1 kan. So, tadi negatif 1 ni pergi darab dengan X, pergi darab dengan 2. So, apa kita dapat? Negatif X tolak 2 kan. Ke ada salah kat mana? Careless ke? Ke silap silap dekat tulis X tolak 2 ke? Macam mana? Apa yang awak salah dekat sini? Share lah. Jangan malu. Okey, negatif darab dengan X, negatif X. Negatif darab dengan 2, negatif 2. Kemudian awak darabkan dengan X tolak 1 ni. Tulis tambah 2 bukan negatif. Sepatutnya awak darab masuk lah. Bila darab masuk, okey, negatif pergi darab dengan positif 2. Negatif 2. Negatif 2. Jangan careless lah. Okey, lepas tu teruskan. Pergi darab dengan yang ni. Okey, pergi darab dengan yang ni. Dan yang ni pergi darab dengan yang ni. Ingat, kita negatif darab dengan negatif wajib dapat positif. Okey, negatif darab dengan negatif wajib dapat positif. Dalam darab lah, darab. Negatif. Okey, darab dengan negatif. Ni mesti positif. Okey, kalau positif, darab positif, 3 darab 5. Dah dapat 15. Yang tu memang confirm lah positif kan. Positif, positif, positif. Kalau tak sama yang negatif. Yang tak sama. Kosong apa? Yang mana yang kosong? Yang ini negatif X ni.
pergi darab dengan X. Negatif X pergi darab dengan X dulu. Berapa negatif X darab dengan X? Negatif X pergi darab dengan X. So, negatif X kuasa 2. Lepas tu negatif X darab dengan negatif 1. Negatif, negatif, positif. Negatif darab negatif, positif dah situ. Okey, 1X. Okey, jadi dekat sini tambah X. Tambah X. Sini negatif X pergi darab dengan negatif 1. Negatif, negatif, positif. So, X darab dengan 1. X tu ada 1 je. So, X lah. 1 tu 1. Tulis je. 1X. Maksudnya X sajalah. Okey, lepas tu. Negatif 2 darab dengan X. Negatif 2 darab dengan X dulu. Yelah yang ni tambah 2. Negatif 2 darab dengan X. Jangan lupa. Negatif 2X tambah 2. So dekat sini awak nampak X dengan X sini. X sama X tu. Dia sebutan yang serupa. So ambil nombor yang dekat depan tambah 1 dengan tolak 2 ni. 1 tolak 2 dapat berapa? 1 tolak 2. Negatif 1. Maksudnya negatif X. Negatif X. Okey, negatif X kuasa 2 tolak X tambah 2. Okey, tu jawapan kita. Okey, saya selitkan nota dekat sini. Salin, buatlah dekat sticky note ke macam mana. Okey, bila darab A darab dengan A. Jadi apa? A kuasa 2. A kuasa 2 bukan 2A. Darab. 3 darab 2. 6. Dia tak jadi 3 tambah 2. Kan? Dia darab terus 6. Bukannya 5. A darab A. A kuasa 2. Okey, kalau A 2 darab A 3. Maksudnya A kuasa 5. Okey, sebabnya kalau dia sama, ingat balik kepada form 3 lah. Senang. Bila kita ada asas dengan indeks. Asas dengan kuasa. Nombor dengan kuasa lah. A kuasa 2. 3 kuasa 2. 3 kuasa 3. 3 yang dekat bawah tu. Ni asas. Lepas tu yang 2 ni. 3 kuasa 2. Yang ni indeks. Ni masa awak belajar masa form 3. 3 kuasa 2. Asas dengan indeks. Okay. So, bila kita nak darab, dia mesti asas yang sama lah. Bila kita nak darab, asas tu kena sama, barulah kuasa tu kena tambah. Maksudnya 1 tambah 1 jadi 2. Macam dekat sini 2 tambah 3 jadi 5. 5 tu awak dapat daripada 2 tambah 3 kan. So bila darab kita tambahkan kuasa tu. Dia beza kalau kita ada A tambah A. Kalau A tambah A dapat 2A. Bila tambah atau tolak, okay, kita tengok pada
sebutan serupa. Tengok pada sebutan serupa. So nak tahu sebutan serupa ni, dia ada huruf yang sama dengan kuasa yang sama. Huruf yang sama, kuasa yang sama. Maksudnya dekat sini kalau A ni kuasa 1, sini pun A kuasa 1 dah. Dapat 2A. Kalau kita ada contoh 2A kuasa 2 ataupun 2AB lah. 2AB tambah dengan 3AB. Okey, dekat sini dia ada huruf yang sama dan kuasa yang sama. AB, AB. Kalau ada lagi BA, kira samalah. Maksudnya A kuasa 1, B pun kuasa 1, sini A kuasa 1 dan ni pun B kuasa 1. Okey, bila sama, jadi kita terus ambil nombor dekat depan, jawapan pun mesti dalam sebutan yang sama. Okey, sila tulis nota ni. Kalau darab, kita tambah. Kalau bila nak tambah atau tolak, kita just tengok pada sebutan serupa tu. Kalau tak sama, tak boleh tambah. Tu kalau darab. Kalau bahagi. A kuasa 3 bahagi A. Contoh. Bahagi tu tak kisahlah simbol bahagi ke, per ke. Maksudnya A kuasa 3 tolak 1. So A kuasa 2. Itu kalau bahagi. Kalau tolak A 3A tolak 2A. So dapat 1A iaitu A lah. Dia tak boleh kalau A kuasa 2 tolak A atau tolak AB. Ni tak boleh. Tak boleh nak diselesaikan. Tak boleh nak diselesaikan. Kena maksudnya tinggalkan jawapan dalam macam tu jugalah. Sebab tak boleh nak diselesaikan dah. Okey. Ini untuk darab tambah bahagi tolak. Okey. Ada soalan? Saya datun ke? Okey, nombor 5. X tambah 2 kuasa 2 tolak X tambah 2. Okey, nombor 5 ni awak kembangkan 2 kali lah. Lepas tu tolak dengan X tambah 2. Jadi macam ni dulu. Kepada yang ni. Okey, awak selesaikan yang ini. Jawapan buat dulu dalam kurungan lagi. Ataupun okey kalau buang kurungan pun boleh, tak ada masalah sebab sini tolak. Kita bukan nak darab kan. So tak apa kalau nak buang kurungan sebab sini dia tolak. Lepas tu yang ni, pastikan awak, okey first kali tadi awak selesaikan yang ni lah. Darabkan. Yang kedua, awak darabkan negatif 1 darab dengan X tambah 2. Ni negatif 1 pergi darab dengan X. Lepas tu negatif 1 ni juga pergi darab dengan 2. Okey, darab tu so kira dah buang kurungan lah. Semua dah susun. Tak ada kurungan dah. Lepas tu tengok mana yang sebutan serupa, kita boleh tolak tambah. Okey ke? Saya datang.
Okey, so buat je nombor 1 hingga 5 ni. Lepas tu hantarlah setakat mana yang awak boleh buat. Kalau tak boleh nak buat pun, hantarlah yang mana boleh buat tu. 1, 2, 3, 4 ke, nombor 5, 6, 7 dah tak boleh nak buat. Okey, tak apalah hantar yang boleh buat kan. Okey. Jadi saya nak teruskan kepada tajuk form 5 kita lah, iaitu matrix. Okey, matrix kita dah masuk berkaitan matrix identity kan. Kita sambung. Okey, boleh? Tutup sekejap algebra, nanti sambung ya. Esok hantar dulu yang mana dah siap hari ni. Lepas tu sambung buat. Dah siap satu soalan atau stuck ke, okey PM saya. Janganlah malu. Saya okey je. Okey, so minggu lepas kita dah tengok pasal matrix identity kan. So matrix identity ni berbentuk segi empat sama. Okey, matrix segi empat sama. Matrix segi empat sama. Eja lah, eja penuh. Matrix segi empat sama ataupun square matrix. Square matrix. So bila kita kata square matrix ni, dia bilangan baris dan bilangan lajur dia sama. Bilangan row dan kolom dia akan sama. Kalau baris dia ada 2, lajur dia pun ada 2. Dia akan jadi segi 4 lah. Baru sama panjang kan. Sama panjang, sama lebar. Jadi kalau matrix identity tu saya kata dia ada 2 baris. Kalau 2 baris lah. Kan 2 baris, 1, 2. Okey, ada 2 baris. So lajur dia pun mesti ada 2 baris. Okey, lajur ada 2 baris. So dekat sini akan ada 4 nombor lah. 4 nombor. Jadi untuk matrix identity dia hanya digit dia, digit 0 dan 1 sahaja. 0 dan 1 sahaja. Dan nombor 1 dia pula daripada atas kiri hingga ke bawah kanan. Yang nombor 1 ni dia dalam bentuk atas kiri hingga bawah kanan macam tu. So dekat sini kita isi dia nombor 1 dekat sini lah dengan sini. Yang lain kosong. Ni kalau matrix identity 2 darab 2. Matrix identity 2 darab 2. 2 baris 2 lajur kan. Maksudnya 1 dekat sinilah, yang lain kosong. Okey, kalau 3 darab 3. 3 darab 3 kan. So maksudnya akan ada 3 baris. Okey, 1, 2, 3. Saya tulis sini lah. 1, 2, 3. Okey, akan ada 3 baris lah. Sekejap, macam ni. 1, 2, 3. Dalam ni ada 3. Lepas tu ada 3 lajur juga. 3 kolom. 1, 2, 3 kan.
Ni saya buat macam ni, senang. Tapi awak just imagine je lah 3 baris 3 lajur. Lepas tu nombor 1 dia mesti daripada atas kiri hingga bawah kanan. Macam tu. Dia nombor 1 tu memang perpenjuru macam ni. So yang lain tu nombornya ialah 0, 0, 0, 0, 0. Jadi kalau kita tulis balik nak senang nampak macam ni lah bentuk dia. Matrix identiti yang 3 kali 3. 1, 1, 1. Sini 0, 0, 0, 0, 0. 3 kali 3. Kalau 4 kali 4, maksudnya 1, 2, 3, 4. So yang lain ni, pastikan 4 baris lah. 4 baris 4 laju. Ni 4 kali 4. Matrix identity. Boleh faham tak matrix identity ni? Boleh juga. So lepas matrix identity ni dia lebih macam satu lah, nilai dia macam satu. So apa-apa darab dengan satu, 3 darab 1 dapat 3 kan. 3 darab 1 dapat 3. So matrix identity ni kita boleh gambarkan dia sebagai nilai dia satu lah. Maksudnya bila kita ada matrix, tak kisah 2 darab 3, 1, 3, 2, 3, 1, 3. Pergi darab dengan matrix identity. 1, 0, 0, 1. Ni identity kan. Jadi jawapan dia mesti akan dapat 2, 3, 1, 3 juga. Jawapan dia. Jadi dekat sini saya skip proses mendarab. Saya skip proses mendarab di mana awak nak darab 2 matrix ni. Matrix yang ni pergi darab dengan yang ni. So darab macam biasalah. Ini darab dengan yang ni. Baris tu darab dengan yang ni kan. 2, 3 dengan 1 ni awak akan dapat nilai dekat sini. Baris pertama darab dengan laju pertama. Dapat sinilah. Ni baris pertama laju pertama. Lepas tu baris pertama laju kedua. Dapat baris pertama laju kedua. Baris kedua laju pertama. Baris kedua laju pertama. Darab biasa yang hari tu kita belajar. Lepas tu 1, 3 darab dengan 0, 1 ni dapat 3. Cara nak darab tu pastikan awak ambil 1 dengan 0. 1 darab 0 tambah 3 darab 1. So dapat 3. Hari itulah. Saya tak ulang dah. Lepas matrix identity awak akan belajar berkaitan matrix songsang. Matrix songsang ni nak kata dia ni bahagi tak juga. Tapi bolehlah kita anggap dia bahagi. Contohnya kalau 3 nombor biasa kan. 3 darab 1 macam mana 3 nak jadi 1 lah, nak jadi identiti. Maksudnya 3 ni akan bahagi 3 kan. 3 bahagi 3 atau awak darabkan dengan 1/3 kan. 3 pergi darab dengan 1/3. 3 darab dengan 1/3. Maksudnya 1/3 ni ialah 3 kuasa negatif 1. Ni indeks masa form 3. 3 kuasa negatif 1 bersamaan 1 kuasa 3. 3 kuasa negatif 1 bersamaan 1 kuasa 3.
Kalau ada 3 kuasa negatif 2. Maksudnya 1/3 kuasa 2. 3 kuasa negatif 2 sama dengan 1/3 kuasa 2. Jadi, okey. Ini ni, yang ni kita panggil songsang lah tu. Bila kita kuasa negatif tu, indeks negatif, kuasa negatif, maksudnya dia tu adalah songsang lah tu. Jadi, kita sekarang ni dalam matrik songsang ni kita contoh kita ada apa ni? 2, 3, 1, 3. Okey. Nak darab berapa? Nak darab berapa? Katakanlah matrik A. A tu matrik lah. Cuma saya tak tahu. Kan? So, sama dengan 1. 1 tu 1, 0, 0, 1 lah. Matrik identiti. Macam ni. So, A ni maksudnya macam yang ni. Dekat sini kan, A tu. Kalau yang ni 1/3, maksudnya A ni ialah 1 per matrik lah kan. 1 per matrik itulah kan. Tapi dalam bentuk matrik kita tak boleh nak buat 1 per. Dalam matrik ni kita tak boleh buat 1 per macam ni. Yang kita buatnya ialah kita tukarkan dia kepada kita tukarkan dia kepada 1. Sekejap macam ni. Saya tulislah dulu. Okey. So, kalau nak cari 1/2313 ni, kita nak cari nilai yang ni kan, matrik kan. Okey, so kita akan guna 2313 ni di mana 2 ni 2 ni A lah. 2 ni A, sini B, sini C, sini D. Okey, awak bayang A tu 2, B tu 3. Sekejap saya besarkan sikit. Dua, 3, 1, 3. Okey. So, ini adalah A, sini B, sini C, sini D. Okey. Ni adalah matrik yang asal. Matrik yang asal dia. So, kalau songsang dia, yang ni kan, 1/2313 songsang dia. Atau dia juga adalah 2313 kuasa negatif 1. Kan? Kuasa negatif 1. Ni sama macam yang ni. Jadi yang ni kan, kita nak cari nilai yang ni. Matrik. Okey. 2, 3, 1, 3 kuasa negatif 1. Okey. Awak akan, tengok ya, awak akan buat 1 per AD tolak BC. Tulis 1 per AD tolak BC. Pergi darab dengan matrik. Awak terbalikkan A dengan D ni. Jadi dekat sini D, sini A. Terbalikkan dia. Dan untuk B tu jadikan dia, kalau sini positif B, awak buat dia negatif B. Kalau sini negatif 3, contoh. So, sini jadi positif 3. Terbalikkan dia. C pun samalah. Kalau sini 1, sini akan dapat negatif 1. Jadikan dia terbalik. Kalau sini negatif 1, sini 1 lah. So, ini formula untuk cari matrik songsang. Okey, so awak dah dapat formula, kita nak cuba cari matrik songsang kan.
Cari matriks songsang bagi 2, 3, 1, 3. Okey, jadi dekat sini 1 per, tengok sini, A darab dengan D. A darab dengan D. Bayangkan balik dalam bentuk yang asal kita ni. Ni yang asal kita kan? Ni yang asal kita. A darab D. A darab D. 2 darab 3. Okey, 2 darab 3 tolak B darab C. B kita 3, C kita 1. Macam ni lah. Okey, kurungan matriks A dengan D tu terbalik. Maksudnya 2, 3 ni kita terbalikkan dia. Sini 3, sini 2. Untuk B, C, 3 tu jadi negatif 3, C tu jadi negatif 1. Jadi macam ni. Okey. Kemudian, awak kira lah yang dekat bawah ni berapa pecahan dia. 2 darab 3, 6. 6 tolak 3, 3. Okey, selesaikan yang ini. Okey, hari tu kita dah buat dah. Bila nak darab, nombor dekat depan darab dengan matrik. Nombor yang di depan darab dengan matrik. Bukan matrik darab matrik. Nombor darab dengan matrik. Okey, so yang tu just darab masuk sahajalah. 1/3 awak darabkan dengan, awak ambil 1/3 ni pergi darab dengan 3. 1/3 juga pergi darab dengan negatif 3. 1/3 juga pergi darab dengan negatif 1. 1/3 juga darab dengan negatif, darab dengan 2. Kalau awak dah cepat, tak perlu tulis yang ni lah. Terus je darab. 1/3 darab 3, so dapat 1, negatif 1, negatif 1/3, 2/3. Okey, jadi yang ni lah matrik songsang dia. Okey, boleh faham tak? Boleh salin. Yang ni nota. Okey, kalau nota tak, buat darab dulu pun tak apa. Buat sikit-sikit macam ni bagi nampak dulu. So lepas ni nak rujuk nota balik dah faham. Okey, sekarang kita cuba cari matrik songsang bagi suatu matrik lah. Okey, contohnya contoh cari matrik songsang bagi matrik 2, 6, 3, 10. Okey, boleh buat. Ni saya kecilkan sikit. Nampak je kan? Untuk awak refer, ni A, B, C, D. Lepas tu macam mana dia berubah. Untuk jawab soalan yang ini. Senang je. Matrik songsang ni pun senang je. Awak cuma ingat formula sahaja. Hanya perlu ingat formula je. Sini A, B, C, D. 1/AD tolak BC. Kurungan macam ni. So bila dah ingat formula, kita nak darab-darab masuk guna darab. Itulah algebra dah lah lepas tu.
Nak darab yang mana dulu? Jangan salah darab. Okey, untuk yang bawah ni. Okey, saya dapat daripada 1/AD tolak BC. 1/AD tolak BC yang ni, maksudnya 1 tu memang 1 lah. Dia memang 1 dekat sini. Lepas tu yang bawah ni, AD tolak BC awak ambil daripada matrik asal. A 2 darab dengan D iaitu 3. 2 darab 3. Tolak BC. B 3, C 1. Nak buat kurungan semua pun boleh. Jadi macam ni. Dapat daripada sinilah. AD tolak BC, lepas tu yang ni. Matrik yang asal. Okay, awak buat dulu sekejap saya nak pergi ambil air sekejap.
Manazhan, awak silap dekat AD tolak BC. Salah kira kat situ. AD tolak BC tu awak salah kira kat situ. Siapa yang dah dapat? Asyik Salihin dah? Okay, saya datang dah. Siapa lagi? Michelle? Mohaimin? Pastikan awak darab dengan yang betul lah. AD tolak BC tu. AD tolak BC. Ni semua tengok yang tak yakin lah dengan jawapan tu. Siapa rasa jawapan dia tak betul. AD tolak BC. Maksudnya AD. Sini, ni saya kata ni kan, matrik kita ni. Sini A, sini B, sini A, B, C, D. A, B, C, D. So kalau A darab D, maksudnya A darab D. Nombor dekat sini 2 dengan 3. So 2 darab 3. Ni. Tolak. Okey, tolak B darab C. 3 darab 1. Okey. So kalau dekat sini. Okey, kalau dekat sini. Saya tulis balik formula dia. 1 per AD tolak BC. Darab dengan terbalikkan kan.
D naik sini, A sini. Negatif B, negatif C. Daripada A, B, C, D ni yang asal. Tak payahlah nanti pening pula. Tak boleh lebih-lebih. Okay, so A, B, C, D ni. A tu ialah 2, B tu 6, C tu 3, D tu 10 kan. So kalau songsang dia yang ni. Ni songsang dia. Okay. So 1 per AD tolak BC. Mana A kita? Ni 2 lah. 2 darab 10. AD. 2 darab 10. 2 darab 10. Tolak dengan BC. BC. 6 darab 3. Yang matrik asal lah. Matrik asal. Okay. Lepas tu kurungan. Kurungan apa? Terbalikkan. Terbalikkan 10 naik sini, 2 ke sini. Sini 6, so negatif 6. Sini 3, negatif 3. Okay, dah siap yang ni. 1 per 20 tolak 18. 20 tolak 18. Bukannya 20 tolak 12. Betul lah. 20 tolak 18, 2. Okay, 1 per 2. Darabkan dengan 10, negatif 6, negatif 3, 2. So yang ni, awak darab lah. 1 per 2, awak darabkan dengan 10. 1 per 2 darab dengan negatif 3. 1 per 2 darab dengan negatif 6. 1 per 2 darab dengan 2. Okay, darab. Darab masuk. Okay, bila kita darab, 1 per 2 darab 10. Berapa? 1 per 2 darab 10. 10 bahagi 2 lah kan. 5. 1 per 2 darab negatif 6. Negatif 3. 1 per 2 darab negatif 3. Negatif 3 per 2. 1 per 2 darab dengan 2. Okey, 1. Okey, cari matrik songsang. Cari A songsang lah. Jika A sama dengan negatif 8, negatif 3, 12, 4. Okey. Cuba.
Boleh cari matriks songsang. Okey, boleh dapat dah. Arif, Akil. Lah, macam mana lah? Lah, okey. Okey, so yang ni A songsang. Siapa yang tak dapat jawapan lagi? Michelle? Tengah buat lagi? Amira?
Tengah buat. Okey, kita tunggu dulu. Lagi. Okey, matrik A yang ni. Besar sangat tu lah 68. Sekejap kita tengok. Matrik A yang ni lah kan. Matrik A yang diberi. Kita kenal pasti mana A, B, C, D. Okey, lepas tu yang ni. Satu A songsang lah ni. Kita nak cari A songsang kan. 1/. Satu per AD. A darab D. Negatif 8 darab dengan 4. Negatif 8 darab dengan 4. Tolak. Okey, tolak. B. Okey, B negatif 3 ya. Tolak negatif 3. Jangan tolak 3. Tolak negatif 3 lah. Tolak B kita tu negatif 3. Okey, C kita 12. Nah, situ mungkin awak careless. Okey, AD tolak BC. B tu ialah negatif 3. So, masukkan negatif 3. Jangan masukkan 3. Okey, kurungan. Terbalikkan. 4 sini, negatif 8 sini. Sini negatif 3. Okey, negatif 3. Bila negatif B, maksudnya negatif B. Negatif darab negatif 3. Okey, negatif darab negatif 3. Jadi apa? Jadi 3 lah. Kan? Negatif darab negatif 3. So, positif 3. Dapat 3 lah. Okey, so 12 negatif 12. Dapat 3. Senang kata, kalau dibagi negatif, ubah jadi positif. Kalau dibagi positif, ubah jadi negatif. Senang macam tu je lah. Okey. Lepas tu, kita kira yang dekat bawah ni. Negatif 32 tolak negatif 36. Kan? Okey, tolak negatif 36. Jangan silap kat situ. Okay, yang ni salin dulu. So, lepas tu 1 per negatif 32 tambahlah ni.
tambah. Negatif sama negatif tambah. Jadi 4. 4 ke negatif 4? 4 je kan? Okey, 4, 3, negatif 12, negatif 8. Okey, so awak darab masuk. Awak darab masuklah. 1/4 pergi darab dengan 4. Awak nak tulis satu-satu pun boleh. Nak tulis jawapan terus pun boleh. Okey, jadi dekat sini jawapan ialah 1, 3/4, negatif 12 bagi 4, negatif 3. Sini negatif 2. Okey, tu jawapan kita. Okey, boleh? Boleh ke tak boleh? Faham? Faham setakat mana? 10/10. Boleh ke? Okey, kalau awak perasan tadi, kita nak cari matriks songsang tadi, nilai yang ni, AD tolak BC, contoh yang ni kan, kita akan dapat nilai 4, nilai 2. Maksudnya ada nilai. Tak kisahlah kita dapat positif ke, positif 2 ke, 4 ke, 16 ke. Maksudnya ada nilai, dia tak jadi kosong lah, tak jadi sifar. Okey, kalau dia tak jadi sifar, ada nilai, tak kisah berapa, jadi matrik A tersebut, dia akan ada songsang dia lah. Dia akan ada songsang dia. Dekat sini kan ada nilai. So maksudnya kalau ada nilai contoh 4, so dia akan jadi 1/4 darab dengan matrik tu kan. So adalah matrik dia. Kalaulah awak dapat kosong, contoh dapat kosong. 1/0 nilai dia ialah kosong juga. So bila kosong darab dengan matrik, kosong lah kan. Jadi maksudnya, okey, kalau awak dapat kosong dekat sini, so dia akan jadi 1/0, so overall dapat kosong. Dan kosong dekat darab dengan matrik akan dapat kosong juga kan. Jadi konklusinya dekat sini, kalau awak dapat AD tolak BC tu kosong, maksudnya dia tak ada matrik songsang. Kalau AD tolak BC, awak dapat kosong, okey, matrik tersebut tiada matrik songsang lah. Tiada matrik songsang. Macam saya cakap tadilah, kalau dia dapat kosong dekat sini, AD tolak BC dapat kosong. So 1/0 kosong. Kosong darab matrik sama dengan kosong. So tak ada matrik songsang kan. Kalau dia sama dengan kosong. Kalau ada nombor, ada nilai, tak kisah positif ke negatif. So maksudnya nombor tu boleh didarab. Kan? Okay. So soalan dia kadang-kadang, dia akan tanya macam ni lah. Tentukan sama ada matrik tersebut mempunyai
Matriks songsang atau tidak. Kalau dia tanya macam ni. Matrik tu ada songsang ke tak ada? So, kita kena check AD tolak BC. Adakah dia sama dengan kosong atau tidak? Kalau sama dengan kosong, maka tak ada matrik songsang. Kalau sama dengan apa-apa nombor, maksudnya ada matrik songsang. Okey, boleh faham tak dekat sini? Jadi kalau saya kata, contoh kan, matrik ni, matrik 9, 12, 3, 4. Okey, matrik ni ada songsang ke tak? Matrik ni ada songsang ke tak ada? Jadi, kita check lah. AD tolak BC. A darab D. Sini A, B, C, D lah macam biasa. Pen merah lah. A, B, C, D kan. Macam biasalah. Okay. So, AD tolak BC. A darab D 9 darab dengan 4. Okay. Tolak dengan B 12. C kita 3. Okay. So, dekat sini 36 tolak 36. Sama dengan kosong. Okay. So, tidak ada matrik songsang. Tidak ada matrik songsang. Boleh faham kan? Simple je yang ni. Kalau sama dengan kosong, tak ada matrik songsang. Kalau awak kira dapat nilai, adalah matrik songsang. Okay, masalahnya sekarang ni, awak faham, tetapi bila nak kira, silap kira, cuai. Tak tahu nak tolak atau darab dulu ke. Itulah salahnya algebra lah. Okey. Seterusnya, soalan dia juga boleh tanya nombor dalam matrik tu. Contoh, cari nilai P jika P12, 3, 4 tiada matrik songsang. Maksudnya apa? Dia kata dalam matrik ni, huruf P ni, dia suruh cari nilai P. Matrik ni, dia suruh cari nilai P. Dia kata matrik ni tidak mempunyai matrik songsang. Maksudnya, matrik yang ni, kita kira AD tolak BC dia tu akan dapat kosong. Sebab dia tak ada matrik songsang. Kita akan dapat sama dengan kosong. AD tolak BC dia. Jadi bila soalan nak cari nilai P, kita dah ada persamaan ni. So kita boleh kira awak gantikan A, B, C, D ni. A darab D. P darab dengan 4. So 4P tolak B darab C. 12 darab 3. 12 darab 3 sama dengan kosong.
So dekat sini awak bolehlah cari nilai P kan. Bolehlah cari nilai P. Okey, so sini awak faham, dekat sini awak faham. Lepas tu nak cari P jadi masalah. Sebabnya silap pindah. Betul tak? Silap pindah. Ni. Awak darab masuk 4P tolak 36. Patutnya pindah jadi 36. Tapi pindah jadi negatif 36 pula. Lepas tu patutnya awak bahagi 36 bahagi 4. Awak buat 36 tolak 4. Silap kat situlah algebra. Awak nak mahir algebra, tolong buat latihan daripada tingkatan 1 lah. Ambil sekolah rendah pun tak apa. Atau kalau awak rasa awak lemah sangat, bagi tahulah saya. Cikgu macam mana yang saya lemah lah algebra. Ha. Okay, boleh faham tak setakat ni? Ya, Nazan? Ada soalan ke? Dah ada Okay, just dua soalan je. Boleh siapkan terus malam ni pun tak apa. Kalau larat lah. Kalau mengantuk boleh tidur dulu, sambung esok lusa. Esok atau lusa lah, hantar by Sabtu lah. Okay, cuba cari soal metrik yang ni. Okay, cari yang ni. Soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Cari nilai M jika sepuluh M 21 tidak mempunyai metrik selongsang. Sekiranya tak boleh nak buat, awak cuba tengok balik rakaman yang akhir-akhir ni. Okey? Okey, itu saja dulu untuk hari ni. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, jadi saya akhiri kelas kita dengan suratul As.
Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Selamat berpuasa esok hari bagi yang beragama Islam. Okey, Assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Okey, mari cikgu. Cikgu.